Sekarang ni kita kutip 10 faedah daripada ayat yang kita baca ni, 8 hingga 12. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, inna ja'alna fi a'naqim aghlala, kami jadikan di tengkuk mereka belenggu, dan waja'alna min baini aydihim saddan, kami jadi depan mereka tutup, tak nampak apa. Kata di ulama tadabbur, ayat ini tarhib, suatu amaran. Mana-mana orang yang diseru, didakwah, diajak kepada Islam dengan akidahnya, akhlaknya dan amalannya, maka orang itu kalau dia terima, maka dia telah terima dengan fitrah yang baik. Tapi kalau dia lawan, seolah-olah dia telah keluar daripada fitrah, daripada landasan yang betul kepada landasan yang silap. Maka Allah buat bandingan ayat ini dengan bandingan yang cukup buruk. Tangan terbelenggu di tengkuk, muka mendongak ke langit, mata berkelabu, tak nampak apa benda. Jadi seolah-olah orang yang menolak kebenaran itu, itulah sifat mereka. Na'udzubillah. Yang kedua, dalam ayat yang sama, waja'alna min baini aydihim saddan, kami jadikan di hadapan mereka ada sekatan. Tahzirul insan, ayat ini memberi amaran kepada manusia, kalau kamu tak buka hati kamu untuk menerima kebenaran, menerima hidayah petunjuk, maka kamulah orang yang tertutup segala lorong-lorong kebajikan. Na'udzubillah. Sebab tu Tuhan kata, ja'na baina, depannya ada tutup, belakang juga tertutup. Nak gimana kita? Tak nampak apa. Duduklah dalam kelompok syirik, daripada muda sampai ketua. Na'udzubillah. Jadi kita yang belajar ayat ini kena tadabbur, buka hati kita, buka minda kita, kita dengar Quran, dengar hadis, mudah-mudahan kita selamat. Yang ketiga, wasawa'un alaihim, mereka ini tak jadi apa dah, tak terima dah. Wasawa'un anzaltam am lam tunzir, sama aja mereka. Bagi peringatan mereka tu dah, orang panggil dah sebati dah. Jadi ayat ini memperingatkan kita bahawa bagi orang yang sudah tertutup hati dia, sama aja kita nasihat ke tak nasihat. Maka sebagai seorang manusia yang berbeza kita dengan hayawan, kita ada akal dan kita ada fitrah salimah. Apa makna fitrah? Jiwa yang bersih. Jadi kita kena mikir juga. Kena fikir juga perbezaan di antara manusia dengan hayawan. Kita kena fikir juga, bila Allah Ta'ala ajak kita berfikir, kena buka minda fikir dulu. Jangan pakai, tak ada apa dah, hak aku buat ni betul belaka, jangan. Yang keempat, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis pahala apa yang telah mereka lakukan dan kesan. Athar, kesan daripada dakwah. Ayat ini menyatakan tingginya martabat dakwah kepada Allah dan juga memimpin manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kita mati, pahala tak mati. Tuan-tuan dan puan-puan, berusahalah untuk menjadi pendakwah. Saya tak pandai mengajar, Ustaz. Sebarkan video-video yang baik-baik. Link-link kuliah kita ni contohnya. Cari ustaz-ustaz kita yang kita thiqah, percaya dengan ilmu mereka, berdasarkan Quran dengan sunnah ini, sebarkan. Jangan duk sebar benda hak mengaruh. Kita pula boleh dosa, orang panggil dosa tak mati. Na'udzubillah. Yang kelima, wa naktubu ma qaddamu, Allah kata aku tulis apa yang telah mereka lakukan dan kesan dia. Dalam hadis tadi, hadis Bani Salimah tadi, mereka nak berjalan, nak pergi duduk dekat masjid Nabi. Nabi kata tak, duduk di kampung pun berjalan mari masjid, besar pahala. Tuan-tuan tanda, ayat ini al-hasu alal masyi lil masajid. Galakkan supaya kita sentiasa berjalan ke masjid. Lagi jauh rumah kita, lagi besar pahala, lagi sukar perjalanan, lagi besar dia punya balasan.
Ulama kata wa annal ajra ala qadril masyaqqah. Pahala itu mengikut kadar kesusahan. Orang jalan kaki tak sama dengan orang naik kereta. Orang duduk dekat tak sama dengan orang jauh. Tapi orang jauh kadang ada ramai yang anda tengok di masjid. Orang jauh lebih sampai di masjid dulu daripada orang dekat. Allahu Akbar. Yang keenam, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami tulis apa yang mereka buat, dan kesannya ayat ini memberi cuitan kepada alal aqil, orang yang berakal. Dia tahu Allah Ta'ala akan tulis dan akan balas semua kebaikan ataupun na'udzubillah kejahatan yang kita buat. Maka marilah kita pilih untuk Allah Ta'ala tulis, catatkan dalam amalan kita perkara yang baik-baik. Jangan bagi tulis yang menyusahkan kita di akhirat esok, na'udzubillah. Yang ketujuh, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah kata semua benda aku tulis belaka apa yang kamu lakukan. Ayat ini menunjukkan kepada ilmu Allah Ta'ala meliputi segala perkara. Maka kita orang beriman kena ambil ayat ini, kita letak di bawah satu tajuk, nama dia Al-Muraqabah. Apa makna muraqabah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerhatikan segala perkara yang kita buat. Jadi kita tak akan beranilah. Sebab kalau kita buat, Tuhan tulis. Malaikat catat. Duduk di bawah ilmu Allah, membuat jahat. Jadi di akhirat esok kita nak buat macam mana? Kalau tidak, kalau orang terlupa ni, dia berani buat maksiat tu. Baiklah. Ayat yang kita baca tadi, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala, dan ayat wa ja'alna min baini ayyi saddan. Ulama tadabbur kata inna mani'al iman, penghalang seorang itu daripada beriman, dia mari daripada dua cara. Sama ada mari daripada dalam, hati dia tak terbuka, dia tak berfikir, dia tak apa pun tak ada, maka orang tu mari daripada dalam. Satu lagi dia panggil mari dari luar. Mari dari luar, mana gangguan daripada luar, seperti syaitan, iblis, kawan-kawan, member-member yang duk kacau kita tu, itu mari daripada luar. Sebab itulah Allah gambar di sini, orang ni terbelenggu tengkuk dia, tak nampak apa, dan juga dia tersekat kiri kanan depan belakang. Na'udzubillah. Jadi penghalang iman itu sama ada dalam diri jiwa orang itu sendiri, ataupun mari daripada luar, pengaruh luar. Dua-dua tu membahayakan keimanan. Yang kesembilan, ayat yang sama lagi, inna ja'alna fi anaqihim aghlala, dan juga wa ja'alna baina aydihim. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahawa bila kau Allah cop di atas hati, kita tahu Tuhan cop atas hati mereka, sudah tertutup minda mereka setelah kita sampaikan dakwah. Ni tak berdakwah pun lagi. Tak ada harapan dah tu, mati stem kata orang dah. Orang kampung kata mati awah dah ni, mati stem, maknanya cop dah orang ni, tak boleh. Kita nak baca khatamallahu ala qulubihim ni setelah kita berdakwah, barulah kita kata habis dah lah, tak ada peluang dah lah. Tak ada peluang dah. Tak ada peluang dah. Jadi bila kata tak ada peluang, habislah kita. Baiklah. Ayat yang yang ke-10. Ayat yang apa ni? Faedah yang ke-10. Bukan ayat, faedah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Allah gambarkan orang yang ada faedah itu, yang menerima ajaran Nabi, yang menerima kebaikan ni siapa? Orang yang bersifat dengan khasyah, man ittaba'a dzikra, orang yang ikut ajaran dan takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita ambil dua sifat ini. Sifat yang pertama, kita nak buka minda kita mencari kebenaran. Sifat yang kedua, naklah kita ada sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan 10 pengajaran ini
memberi kepada kita apa? Ilmu yang besar, iaitulah al-khasyah. Kita dah bincang dah dalam beberapa ayat yang lepas dulu. Khasyah tu makna takut lebih daripada khauf. Khauf takut sebab ada benda depan. Tapi khasyah sentiasa takut. Kita takut khauf ni takut ke harimau, takut ke serigala, takut ke apa ni, ular, sebab dia ada. Tapi kita takut pada Allah Ta'ala itu, kita takut dengan ilmu bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala perkara. Jadi kita tidak akan mampu buat maksiat selama-lamanya. Tamatlah dulu perbincangan. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, InsyaAllah kita akan sambung dalam sirinya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.